Selamat sejahtera doktor, nama saya Willing. Hari ini saya ingin membentangkan video presentation saya yang bertajuk penteraan dan penggabaian kanak-kanak. Pada mula sekali saya ingin membincangkan tentang definisi. Kanak-kanak adalah seseorang yang bawah umur 18 tahun dan penggabaian, definisi untuk penggabaian adalah kekalahan ibu bapa menyediakan keperluan asas dari segi fizikal, emosi dan pembangunan. Definisi bagi penderaan kanak-kanak adalah pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk perkembangan mereka dalam keadaan yang sihat dan bermarah, di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Seterusnya, saya ingin membincangkan tentang latar belakang. Daripada Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat melalui JKM telah mengendalikan sebanyak 2,959 kes penderaan berbentuk fizikal, seksual, emosi dan penggabaian kanak-kanak dari Januari hingga Mei pada tahun 2023. Punca-punca penggabaian dan penderaan kanak-kanak boleh disebabkan oleh pelbagai faktor. Hari ini saya ingin membincangkan dari segi faktor mikro, meso dan makro. Dari aspek mikro, kes penggabaian dan penderaan kanak-kanak boleh berlaku disebabkan oleh masalah mental ibu bapa, masalah kewangan ibu bapa, penyalahgunaan data atau alkohol ataupun kekurangan kesedaran ibu bapa terhadap hak kanak-kanak. Dari segi mezo pula, boleh disebabkan oleh konflik keluarga, sejarah penderaan dan penggabaian oleh ibu bapa ataupun kurang pendidikan agama ibu bapa sejak mereka kecil dahulu. Yang last sekali adalah dari segi makro pula. Contohnya seperti kelemahan undang-undang negara terhadap hak dan perlindungan kanak-kanak ataupun keadaan ekonomi negara yang teruk dan sistem pendidikan yang kurang kesedaran ataupun pengetahuan terhadap hak kanak-kanak. Seterusnya, saya ingin membincangkan tentang akta yang melindungi kanak-kanak daripada penderaan dan penggabaian, iaitu Akta Kanak-kanak 2001. Akta ini adalah digunakan untuk memastikan setiap kanak-kanak mendapat perlindungan daripada penggabaian dan penderaan ataupun kekerasan dan eksploitasi. Dasar ini juga menjadi pembangkit kepada kesedaran dan komitmen untuk semua pihak, termasuk setiap anggota masyarakat dalam melindungi kanak-kanak, untuk mewujudkan persekitaran yang selamat dan mesra kepada kanak-kanak. Seterusnya, saya ingin membincangkan tentang nilai kerja sosial. Terdapat 3 nilai kerja sosial yang dalam isu tersebut. Yang pertama sekali adalah kompetensi. Kompetensi adalah pekerja sosial harus mengembangkan dan mempertahankan tingkat kompetensi yang tinggi untuk memberi layanan yang efektif. Sebagai contoh dalam isu penggabaian dan penderaan kanak-kanak, pekerja sosial haruslah memiliki pengetahuan dan kompetensi yang tinggi dalam membuat keputusan sebelum mengambil tindakan terhadap kanak-kanak tersebut. Seterusnya adalah important of human relationship. Ini adalah pekerja sosial harus mengenali pentingnya hubungan manusia dan bekerja untuk memperkuatkan dan mendukung hubungan tersebut. Sebagai contoh, pekerja sosial haruslah membangunkan hubungan kanak-kanak dengan keluarga mereka dan membantu mereka untuk mengatasi isu penderaan dan penggabaian tersebut. Yang nilai seterusnya adalah service to humanity. Pekerja sosial haruslah memenuhi keperluan individu dan masyarakat dan pembangunan diri untuk menyumbangkan kepada sesebuah masyarakat yang adil. Sebagai contoh, pekerja sosial haruslah memberi layanan yang mendukung dan melindungi kanak-kanak yang mungkin menjadi korban penderaan dan penggabaian. Terusnya, saya ingin membincangkan tentang peranan etika yang harus diamalkan oleh pekerja sosial. Yang pertama kali adalah tanggungjawab terhadap kliens. Pekerja sosial haruslah menghormati maruah nilai dan harga diri pelanggan sebagai individu dan tidak boleh mensangka buruk dan menghukum pelanggan daripada imej mereka. Dan pekerja sosial haruslah menerima pelanggan tanpa diskriminasi dan sentiasa menjamin kerahsiaan pelanggan tidak didedahkan kecuali kepada pihak berkenaan dan sentiasa bersopan santun dan berbudi bahasa terhadap pelanggan. Sebagai contoh dalam kes ini, pekerja sosial haruslah merahsiai
semua maklumat peribadi kanak-kanak ataupun ahli keluarga mereka semasa proses perubahan ataupun sosial untuk menangani masalah tersebut. Dan etika kedua adalah tanggungjawab terhadap agensi. Pekerja sosial haruslah berusaha untuk merealisasikan visi, misi, moto, objektif, strategi dan dasar peraturan dan amalan organisasi berlandaskan accountability dan integriti. Pekerja sosial haruslah menjaga dan mempertahankan imej agensi dengan penuh tanggungjawab dan berusaha untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti perkhidmatan. Pekerja sosial haruslah taat setia kepada agensi juga. Sebagai contoh dalam isu tersebut, pekerja sosial haruslah berusaha dan mempunyai kompetensi yang tinggi dalam membuat keputusan sebelum membuat tindakan dan memastikan tindakan tersebut adalah efektif dan berkesan kepada klien mereka. Last sekali adalah membincangkan tentang kepentingan nilai dan etika. Nilai dan etika adalah penting untuk menjadikan sebagai panduan untuk pekerja sosial dalam mengembangkan cara bekerja yang betul dan membuat keputusan yang terbaik terhadap suatu situasi, dan boleh dijadikan sebagai satu standard tata cara keluarkan bagi pekerja sosial untuk mewujudkan hubungan yang baik dengan pelanggan, rakan kerja, ahli profesional, majikan dan masyarakat. Nilai etika adalah juga penting untuk meningkatkan profesionalisme pekerja sosial dan juga penting dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan terhadap pelanggan dan meningkatkan accountability dan kesangan pengurusan. Nilai dan etika juga penting dalam melindungi profesional daripada siasatan apabila mereka melaksanakan tugas dan melindungi profesional daripada kawalan kerajaan. Itu saja presentation saya. Thank you.